Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tersambung kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Jilid ke-5 muka surat 199 kita ni lah. Dalam bab hudud, dalam bab pencurian. Kita tengah bincang ni syubhat seputar hukum potong tangan. Jadi kita bincang dah beberapa perkara. Pertama, syubhat dia hukum potong tangan ni menyebabkan timbulnya bahaya dan kesengsaraan bagi pencuri. Dia fikir pasal pencuri saja, dia tak fikir pasal orang lain hak susah. Ya. Dia fikir buah penjara sesat, buah penjara kena tangguh lagi, banyak lagi kos gaji. Nak masuk universiti orang tak boleh, nak tangguh doktor, gaji doktor hak bahagu tak boleh, nak pegang orang hak mencuri dari penjara dah. Jadi tu jawapan dia lebih kurang dah. Syubhat kedua ni nak. Syubhat kedua, keraguan yang kedua ditimbulkan, keberatan kedua atau syubhat kedua, keraguan yang kedua dia kata, bagaimanakah hukum potong tangan boleh diperlakukan kepada pencuri 3 dirham dan tidak diperlakukan pada pencopet penjamret atau orang yang menilap wang 1000 dinar. Kalau dia jenis yang ambil pitih tu terdedah gan nak. Tidak dikenakan hukum potong tangan kata nak. Tengok tu bahan bantahan Ibn Qayyim menanggapi syubhat ini, keraguan yang timbulkan ini sebagaimana berikut. Ini merupakan kesempurnaan hikmah ilahi, hikmah Allah sebagai pembuat hukum. Pencuri tidak mungkin akan lepas dari hukuman potong tangan. Pencuri boleh menggali lantai, boleh merampok tempat penyimpanan dan merosak kunci sehingga pemilik barang kebanyakan tidak mewaspadinya. Kerana itu, jika tidak ditetapkan hukuman potong tangan, sebahagian orang akan mencuri harta orang lain. Bahaya akan semakin meningkat dan bencana pencurian semakin berbahaya. Berbeza halnya dengan pencopet atau penjamret. Jadi masukkan dengan penjamret adalah orang yang mengambil harta orang dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, yang mana ia masih mungkin mengambil dari tangan seorang dan melepaskan hak orang yang disakiti, atau ia masih berhak menjadi saksi atas orang yang disakiti di hadapan hakim. Sedangkan pencopet ni hak dia curi seluk poket ke mana, adalah orang yang hanya mengambil harta seorang ketika pemiliknya lengah saja, sehingga ia sangat mungkin untuk meluluskan diri dari perbuatannya. Jika pemiliknya tidak lengah, maka dengan penjagaan dan kewaspadaan tidak mungkin terjadi seluk poket. Dia tak lengah. Dia kata kita lebih kurang nak. Tapi hukumnya tu ada juga. Kata siapa aku potong tangan pun, ia kira lalai. Ia kira curi ni bukan curi orang hak pisah tinggal depan orang ramah dah. Dia tak boleh kena kat tangan dah. Benda-benda orang jaga dah. Duduk dari poket apa molek tu lah. Tiba-tiba orang tu curi lagi. Maka ini boleh dikatakan mencuri dah. Kena ada usaha lebih. Nah kata dah. Maka orang itu tidak seperti pencuri. Bahkan sebaliknya dia seperti pengecut. Demikian juga orang yang seluk poket ni. Hanya mengambil harta biasanya dari tempat yang tidak terjaga. Ia mencopet barangmu ketika kamu dalam keadaan lengah dan terlena menjaga barang yang kamu miliki. Jadi biasanya ia boleh terlepas dari perbuatannya sendiri seperti penjamret ke apa ni. Sedangkan untuk para penggosap, perintah syariat sangat jelas, yakni menyediakan hukuman potongan tangan baginya. Akan tapi untuk menghentikan permusuhan akibat perbuatannya, mereka tetap diberi hukuman cambuk pukulan, peringatan, hukuman penjara yang lama dan hukuman lainnya kerana kesalahannya mengambil harta orang lain. Perampas ni. Inti sanggahan Ibn Qayyim terhadap masalah ini adalah terpenuhinya penjagaan terkait dengan masalah pencurian. Keterpeliharaannya adalah tujuan dari penjagaan harta seseorang, tetapi pencurian merosak ketenangan itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Pengertian ini tidak dijumpai dalam perbuatan seluk poket ataupun perampas depan orang mana. Dia kata tak serupa curi. Tapi benda tu tengok kadang juga. Kadang-kadang benda yang lebih teruk daripada mencuri, dia boleh lagi hukumannya ta'zir yang lebih daripada kat tangan lah. Atas kerajaan, atas maslahat lah. Gitu lebih kurang dah.
Syubhat yang ketiga, keberatan yang ketiga. Adanya perbezaan antara diat tangan seorang yang terpotong sebanyak 500 dinar dengan hukuman pencurian berupa potongan tangan jika ia mencuri dengan nisab pencurian yang mengharuskan hukuman potong tangan, yakni hanya sebanyak 3 dirham saja pun kena potong dah. Bantahan. Menanggapi keberatan ini, syubhat ini, Ibn Qayyim menjawab, hukuman potong tangan untuk pencurian senilai seempat dinar dan menjadikannya diatnya sebanyak 500 dinar itu adalah sebahagian dari kemaslahatan dan hikmah yang besar. Hal ini berkisar antara dua tempat, iaitu harta dan bahagiannya. Memotong tangan kerana seempat dinar untuk menjaga harta dan menjadikan diatnya sebanyak 500 dinar untuk melihara dan mengawasi harta itu dah. Berapa orang zindik etis mengajukan persoalan dan menghimpunkannya dalam bait syair. Bait syair kau Arab ni. Orang etis pun pandai bahasa Arab juga. Diat tangan sebanyak 500 dinar. Iaitu emas ni. Potong tangan kerana seempat dinar sahaja, sama saja. Kita diam pada kerancuan ini. Kita minta perlindungan dari kerendahan kepada penolong kita. Dia nganyilah kata, kalau dia tangan 500 ni. Bayar 500 dinar lah, berapa tak lah ni lah. Tapi kalau curi 3 dirham berapa tahu? Berapa ratus lah ni. Jadi, dia kira tak padai lah 3 dirham kena dah nak. 3 dirham ni 1/4 dinar nak. Jadi, curi sikit kena kerak tangan. Dia ke? Kalau dia 500 dinar nak. Nganyi lah dah. Sebagai ulama fiqh menjawabnya bahawa tangan itu berharga ketika boleh dipercayai. Tapi jika menyimpang, maka hinalah ia. Jadi orang ada tangan patut kena 500 dinar pasal dia ada harga yang mahal. Pasal tangan banyak faedah dia, banyak guna. Tapi orang kalau curi, tangan itu tidak bernilai lah. Tak ada faedah kita nak pegang dia dah. Penyair berhimpunkannya dalam untayan bait syair berikut ya. Dia tangan dengan 500 dinar, yakni 500 emas. Tetapi tangan dipotong kerana 1/4 dinar. Sebagai perlindungan dari manusia yang ia rampas. Sebab apa? Supaya dia melindungi orang yang kena rampas dah. Juga menjadi harga termurah kerana penyimpangnya harta dah. Jadi menyimpannya tangan dia guna tu untuk benda karut dah. Jadi menyimpan tangan dia tu telah salah dah. Asal dia nilai dia kata mahal lah 500 dinar, tapi dia karut sampai curi, jadi ni tangan dia tak nilai 3 dirham pun ada dah. Kerana tangan jahat dah. Maka lihatlah hikmah sang pencipta. Diriwayatkan bahawa Imam Syafi'i menjawab bait syair di atas dengan untayan syair berlasannya. Di sana ada yang teraniaya, maka menjadi mahal nilai penggantinya. Di sini berbuat zalim, berbuat aniaya, maka ia menjadi hina di hadapan sang pencipta. Kalau kena naya, dia mahal lah hati dia. Tapi kalau dia tu sendiri zalim, jadi dia dihina di hadapan sang pencipta dah. Tak ada nilai dah. Sementara itu, Syamsuddin Al-Qurdi menjawab dengan mengatakan, katakanlah kepada Al-Ma'ari, sungguh malukah kamu? Pemuda yang bodoh adalah yang telanjang dan minta disediakan pakaiannya. Pembuat syair tidak seharusnya merendahkan hukum Islam. Sungguh syiar-syiar agama tidak boleh direndahkan dengan syair-syair. Kerana itu nilai tangan yang dianiayai adalah setengah dari 1000 dinar emas. Jika melakukan kejahatan, tentu harga tangan itu tak sampai pun 1 dinar. Ini jawab dia lah. Syair balas syair. Orang dulu pandai patung syair lah. Kita orang Melayu peduli pandai patung dah. Bila-bila ni kurang-kurang lah. Gitulah tak. Ada bahasa baru, bahasa ringkas dia. Dari penjelasan di atas tampaklah jelas bahawa perbezaan antara diat tangan yang diperlakukan kepada pelaku tindak kejahatan dan nisab kadar ukuran potong tangan kerana perbuatan mencuri adalah wujud kehikmah, keadilan dan perlindungan badan dan harta orang banyak. Keberatan ini, syubhat ini kemudian dikemukakan oleh sekelompok kalangan ulama fiqh yang tidak jauh berbeza dengan pendapat Ibn Qayyim, iaitu perbezaan yang tepat ditujukan untuk perbezaan besar antara dua kejahatan. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani mengajukan tanggapan dalam Fathul Barinya dan dalam kitabnya Lisan Al-Mizan sebagaimana berikut. Kalangan salaf mengatakan bahawa seadanya Al-Ma'ari, nama orang yang buat syair, yang mengusung syair tersebut benar-benar meyakini kebenaran maknanya, maka neraka menjadi tempat yang pantas baginya dan dia tidak diterima dalam agama Islam. Dia buat nganya gitu, dia bolehlah membuatkan dia keluar dari Islam lah. Okey. Habis itu dah. Itu jawapan-jawapan kepada syubhat orang yang tolak hukum Islam. Dia berasa dia bisa edah dah.
Padahal dia hukum orang putih tu buat nyanyo dak. Bazir pitih pego orang jahat dah. Hikmah penetapan nisab pencurian sebesar 1/4 dinar. 1/4 dinar. Setelah menyanggah keberatan syubhat-syubhat tersebut dan keraguan-keraguan yang timbulkan tersebut, Ibn Qayyim memberitahu kita mengenai hikmah syariat dalam mengkhususkan potong tangan dengan ukuran 1/4 dinar tersebut untuk menguatkan bantahan dan sanggahan telaknya dengan penuh keyakinan. Selanjutnya ia mengatakan, adapun perkhususan potong tangan dengan ukuran tersebut kerana harus ada ukuran yang beralasan untuk mengesahkan wajibnya hukuman potong tangan. Sebab tidak boleh dikatakan tangan pelaku dipotong kerana mencuri wang kecil, wang silin atau mencuri sebungkus gandum atau kurma, padahal tidak ada penyebutan ini dalam syariat. Sungguh Maha Suci Allah dengan hikmahnya, kasih sayangnya dan perbuatan baiknya. Oleh kerana itu mesti ada penguatan. Pertama-tama adalah jumlahnya 3 dirham yang sama dengan 1/4 dinar. Ibrahim An-Nakhai dan kalangan tabi'in lainnya mengatakan, dahulu kaum muslimin tidak melaksanakan potong tangan dalam hal-hal yang sepele. Sebab kebiasaan orang banyak ketika itu adalah saling menghormati dalam sesuatu yang kecil dari harta mereka. Sehingga mereka tidak timpa bahaya dalam kehilangan hal-hal yang sekecil itu. Dalam ketetapan 3 dirham ada hikmah jelas, yakni ukuran itu adalah keadaan kecukupan rata-rata dalam kehidupan sehari-hari pencurinya. Dia banding dengan kehidupan pencuri, kan tidak? Kehidupan yang rata-rata ada perbandingan, uruf kan tidak? Wallahualam lah. Tapi benda tu boleh bicara dalam kita ni, kalau kita keadaan semasa ni kita tengok keperluan lah. Tapi jangan jadi hak kaya tu VVIP lepas dah. Dia jadi macam pernah berlaku di Nigeria kau tengok ada. Jadi nak buat Islam dah, lepas tu rakyat dia mengamuk lah. Nak guan orang miskin kena curi kecil, curi banyak ni tak kena, jadi tak geger lah dah. Jadi kita jangan sampai tahap tu lah. Kalau tidak dinafsikan mencuri pun dalam bab tertentu rasuah ke apa, dia kena hukum ta'zir tu kena kuat lah. Janganlah hukum ta'zir tu nemuh untuk orang curi besar lah. Atas dasar apa hukuman dalam pencurian ditetapkan? Hukuman pencurian ditetapkan dan diwajib dilaksanakan atas dasar salah satu dari 2 hal berikut. Pertama, bukti dan saksi. Maksudnya kesaksian 2 orang lelaki yang adil dan merdeka di hadapan hakim. Bahawa fulan mencuri ini sesuatu yang dimaksudkan, bukti dan saksi itu telah disepakati oleh para ulama. Dia kena bukti dan barang itu ada benda di pencuri, dan orang nampak orang tu jam barang dah. Senyap-senyap. Yang kedua, pengakuan. Maksudnya pengakuan dari pencuri sendiri bahawa dia telah mencurinya. Ini kena desok. Tunjuk gambar lepas desok ni. Tanya lah gedanya desok siapa yang mengaku dah. Mengenai keharusan adanya pengakuan ini, para ulama fiqh berbeza pendapat dalam hal bilangan pengakuannya. Dalam hal ini ada 2 pendapat. Rujuk Fathul Qadir, Bidayatul Mujtahid, Nihayatul Mujtahid dan Mughni. Pertama, bilangan pengakuan itu mestilah sebanyak 2 kali pengakuan. Ini adalah pendapat kalangan mazhab Hambali dengan alasan-alasan berikut. Pertama, hadis riwayat Abu Umayyah Al-Makhzumi bahawa ada seorang pencuri yang dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Ia mengakui perbuatannya dan tidak ada barang curian bersamanya. Rasulullah SAW bersabda, ma ikhaluka sarakta. Aku sama sekali tidak menduga kalau kamu mencuri. Dia menjawab, tetapi saya benar-benar mencuri. Ia mengulangi pengakuannya sebanyak 2 atau 3 kali. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk memotong tangannya. Hadis da'if. Hadis Abu Daud, An-Nasai, Ibn Majah, lihat juga Al-Ira, Al-Ghadillah. Hadis da'if lah. Mereka yang berpendapat seperti ini mengatakan bahawa pencuri tidak akan dikenai hukuman potong tangan kecuali jika ia mengakui perbuatannya sebanyak 2 kali. Ini hujah pertama dia dah. Hujah kedua, dalil yang kedua dah. Ini merupakan hukum yang dijatuhkan oleh Ali bin Abi Talib yang diriwayatkan dari Al-Qasim bin Abdul Rahman bin Mas'ud. Dari ayahnya, ia berkata, seseorang datang kepada Ali bin Abi Talib seraya berkata, aku telah mencuri. Ali membantahnya. Kemudian ia berkata, aku telah mencuri. Ali pun berkata, aku telah menyaksikan pengakuanmu 2 kali. Maka Ali memotong tangan orang itu. Abdul Rahman berkata, setelah itu aku melihat tangan orang itu dikalungkan di lehernya. Sanadnya sahih, hadis Abdul Razak, Ibn Abi Syaibah, At-Tahawi dan Bahaqi. Gitulah. Dia mengaku, ada juga dia mengaku. Yang ketiga, hukuman potong tangan mengandungi unsur merosak dan menghilangkan satu anggota tubuh. Oleh kerana itu, pengulangan dalam pengakuan menjadi syarat tersendiri. Sebagaimana halnya dalam kasus hukum zina. Alasan lainnya, salah satu alasan dari hukum potong tangan adalah pengulangan pengakuan dalam pencurian itu seperti halnya kesaksian juga. Dia ganti saksi ni. Macam bicara dalam bab
hukuman rejam ke hukuman zina ni lah. Jadi 4 orang saksi ataupun 4 kali penyaksian. Mengaku ada juga bincang di kalangan ulama dia. Dia kata sekali, ada kata 4 kali sebut baru jadi dah. Pendapat kedua, cukup 1 kali pengakuan saja. Inilah pendapat Atha As-Sawri kalangan mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Mereka berpegang dengan dalil berikut. Pertama, Nabi SAW memotong tangan pencuri barang antik dan pencuri pakaian safwan. Ketika itu beliau tidak merintahkan untuk melakukan pengulangan pengakuan. Itu dia kata, ulas sekali lagi dah. Dia pakai dah sekali mengaku dah. Adapun mengenai pengulangan dalam beberapa keadaan itu terkait dengan kepastian. Keadaan so pasti dah. So, kalau boleh 2 kali pun dah. Bukan mesti 2 kali dah. Ni hujah yang pertama dah. Hujah yang pertama bagi pendapat kedua kata sekali mengaku pada dah. Yang kedua, hukuman potong tangan itu merupakan hak seseorang yang ditetapkan dengan pengakuan pelaku sahaja dah. Sehingga pengulangan pengakuan dalam kasus pencurian tidak berpengaruh sama sekali seperti halnya hak kemanusiaan. Yang ketiga, hujah ketiga, pencurian sudah jelas dengan pengakuan 1 kali punya. 1 kali sudah cukup seperti pengakuan dalam qisas dan hukuman menuduh orang lain berbuat zina. Pada sekali tuduh ada dah. Okay, pendapat yang kuat. Aku yang ni pengarang kitab ni Abu Malik katakan hadis riwayat Al-Makhzumi merupakan hadis yang dhaif. Pendapat yang terkuat menurutku adalah 1 kali pengakuan sahaja pun sudah cukup. Akan tapi dianjurkan pada hakim untuk tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan hukuman. Hendaklah seorang hakim memastikan kes ini dengan baik demi mengikuti perbuatan Nabi SAW dan keputusan Ali yang memperlihatkan kehati-hatian dan kepastian dalam melaksanakan hukuman. Jadi kita sebelum jatuh hukum tu kena cek dululah, cari saksi jamin dalam ni tambah banyaklah nang polis nang gapo nang video nang apa supaya lebih lebih adil lah. Apakah hukuman diberlakukan berdasarkan sumpah yang tertolak? Al-Bahrul Ra'iq, Rawdatul Talibin, Mughni Muhtaj, Hasyiah Al-Mujarrami Al-Manhaj, Al-Mughni dan Syarh Al-Kabir. Apakah hukuman diberlakukan berdasarkan sumpah yang tertolak? Jika seorang menuduh orang lain mencuri dalam jumlah nisab batasan yang mengharuskan adanya hukuman, kemudian pihak yang dituduh membantah bahawa dia telah mencuri, maka yang menuduh meminta kepada tertuduh untuk bersumpah demi membebaskan dirinya dari tuduhan tersebut, tetapi dia tidak mahu bersumpah. Maka sumpah dikembalikan kepada penuduh agar dia bersumpah bahawa pihak tertuduh telah mencuri sesuai dengan tuduhannya. Apakah dengan sumpah seperti ini tuduhan boleh ditetapkan? Dalam hal ini ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Menurut jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali berbeza dengan pendapat ulama mazhab Syafi'i. Harta curian ditetapkan atas dasar sumpah yang tertolak. Hukuman tidak ditetapkan kecuali atas dasar pengakuan atau bukti. Alasannya kerana hukuman potong tangan adalah hak Allah yang tidak boleh ditetapkan kecuali dengan keduanya. Sedangkan menurut kalangan mazhab Syafi'i dalam versi pendapat yang paling kuat mengatakan pencurian ditetapkan dengan sumpah penuduh yang tertolak dan hukuman had tetap dilaksanakan juga. Ini adalah pendapat kalangan mazhab Syafi'i yang paling benar dan paling kuat dalam mazhabnya. Kerana pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang disebutkan dalam kitabnya Al-Ummu. Jadi ada 2 pendapat. Pertama tu masuk sumpah yang tertolak ni, sepatutnya sumpah tu orang yang kena tuduh. Tapi orang yang tuduh tu tak selesai sumpah, kat dia sumpah. Jadi ada kata tak jatuh hukum had kat tangan lah. Ada kata jatuh lah. Pasal dia tertolak tu, dia sumpah balik tu, penuduh tu sumpah. Sepatutnya kena tuduh tu bersumpah kan. Hak penuduh pula bersumpah, maka dia boleh kat tangan mengikut satu lagi pendapat. Apakah hukuman boleh ditetapkan dengan indikasi yang kuat, bukti yang kuat dah? Para ulama fiqh berpendapat bahawa hukuman dalam pencurian tidak ditetapkan kecuali dengan pengakuan atau bukti. Sebahagian mereka berpendapat bolehnya menetapkan hukuman dalam kes pencurian yang terkait dengan pelaksanaan hukuman dan jaminan harta atas dasar alasan-alasan terkait dan tanda-tanda yang ada jika petunjuknya jelas dari siasat syar'iyah, yakni politik, pengurusan keagamaan, ada yang membebaskan kebenaran dari kezaliman pelaku tindak kejahatan. Ibn Qayyim berkata, para ulama dan khalifah selalu menghukum kes pencurian dengan hukuman potong tangan jika harta yang curi ditemukan bersama dengan tertuduh. Ini merupakan alasan yang lebih kuat daripada bukti dan pengakuan. Kerana keduanya adalah pelengkap yang memungkinkan adanya kejujuran dan kebohongan dalamnya. Adanya harta bersama tertuduh merupakan bukti yang sangat jelas yang tidak ada peluang keraguan-raguan dalamnya. At-Turq Al-Hukmiyah. Ibn Qayyim berpegang dengan kisah Nabi Yusuf AS dan saudaranya ketika mereka mengatakan seperti disebutkan dalam firman Allah Ta'ala.
قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. Maksudnya, mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahawa kami datang bukanlah untuk berbuat kerosakan di negeri ini. Dan kami bukanlah para pencuri. Mereka berkata, tapi apa hukumannya jika kamu dusta? Mereka menjawab, hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberikan hukuman pada orang yang zalim. Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Surah Yusuf, surah ke-12 ayat 73 hingga 76. Ibn Qayyim mengatakan ayat ini memberikan dasar bahawa adanya barang curian di tangan pencuri cukup memberikan alasan dalam melaksanakan hukuman kepadanya. Bahkan hal itu menempati kedudukan pengakuannya. Ini lebih kuat dari bukti kerana tujuan bukti adalah menarik kesimpulan dari dugaan. Adanya barang curian di tangan pencuri merupakan hal yang meyakinkan. Ila muqin. Okey, syarat wajib potong tangan. Ada 4 rukun dalam perkara pencurian ini, iaitu pertama orang yang mencuri, yang kedua korban pencurian, masuk orang yang kena curi dah. Yang ketiga barang yang dicuri, yang keempat cara dalam mengambil barang curian. Dalam pencurian, hukuman tidak boleh dilakukan kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat dalam setiap rukun tersebut. Berikut ini kami paparkan syarat-syarat yang terkait dengan rukun dalam perkara pencurian berserta pembahasannya. Pertama, syarat-syarat yang berkaitan dengan pencuri. Untuk menjatuhkan hukuman potong tangan, pencuri mestilah memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, pertama, mukallaf, yakni orang yang dibebankan kewajipan syariat. Jika umur pencuri masih di bawah mukallaf, maka ia tidak dikenakan hukuman. Begitu juga dengan orang gila dan anak kecil. Jika anak kecil mencuri, maka ia harus diberi bimbingan pengarahan. Yang kedua, melakukan pencurian dengan kehendak sendiri, bukan dengan paksaan. Seorang tidak dikenakan hukuman kerana melakukan pencurian bukan atas kehendaknya sendiri. Dalil tentang dua syarat ini telah diterangkan secara berulang-ulang sebelumnya. Yang ketiga, sengaja. Maksud orang mencuri mengetahui bahawa mencuri adalah perbuatan haram. Dia mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya, serta melakukannya dengan tujuan yang untuk memilikinya. Yang keempat, bersih dari syubhat. Maksudnya tidak ada syubhat status pada barang curi, sebab hukuman ini boleh dihilangkan kerana adanya syubhat. Berikut ini kami paparkan beberapa bentuk syubhat, keraguan-keraguan yang sering terjadi dalam perkara pencurian, sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama fiqh. Pertama, pencurian sesuatu yang dalamnya ada hak pencuri juga. Fathul Qadir, Al-Jahir, Al-Iqlil, Nihayatul Muhtaj, Al-Mughni, Kasyaful Qina', Al-Hud wa Ta'zirat. Pencurian seperti ini memiliki bentuk dan beberapa model. Di antaranya, pencurian yang dilakukan orang tua terhadap harta anaknya. Menurut pendapat mazhab yang empat dan yang lainnya, syubhat yang ada ini menghilangkan hukuman had. Menurut mereka, orang tua tidak dikenakan hukuman had potong tangan jika mencuri harta anaknya, sebab dia mengambil sesuatu yang juga menjadi haknya. Diriwayatkan dari Jabir bahawa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguhnya aku memiliki harta dan anak, dan ayahku mengambil hartaku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Hadis sahih dengan berbagai jalur perawatan Irwa al-Ghalilah. Huruf lam yang terdapat pada kata li abika mempunyai erti kepemilikan. Di sini muncul syubhat yang berkaitan antara bapa dan anak, sehingga tidak boleh memotong tangan orang yang mengambil sesuatu yang dijadikan oleh Nabi SAW sebagai harta yang disandarkan kepadanya. Imam Syafi'i menambahkan, begitu juga halnya dengan datuk dan nenek. Tidak ada potongan hukuman potong tangan bagi mereka jika mencuri harta dari anak dan keturunan mereka. Lain halnya dengan Ibn Hazm yang mengatakan orang tua dikenakan hukuman potong tangan seperti orang lainnya jika ia mencuri harta anaknya atas dasar keumuman ayat tentang potong tangan. Dia membantah hadis yang menyatakan bahawa hukuman potong tangan itu dimansuh, hukumnya dihapuskan oleh ayat yang tentang harta peninggalan dan yang lainnya. Ibn Hazm mengatakan tidak ada seorang pun yang boleh menolak bahawa jika orang tua perlu mengambil harta anaknya untuk keperluan mereka berdua secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, atau bagaimanapun cara mereka mengambilnya, maka tidak ada hukuman apapun bagi keduanya. Walaupun Ibn Hazm kata curi ni kena potong tangan walaupun pok curi harta anak, tapi kalau dia
keperluan, tak kena pertentangan dah. Sebab keduanya hanya mengambil hak mereka saja. Perkataan itu berlaku jika keduanya tidak memiliki keperluan, baik secara diam-diam ataupun keterang-terangan. Beginilah ringkasan hukumnya. Lihat Muhalla Ibn Hazm. Pendapat yang kuat. Aku Abu Malik katakan, adapun pendapat yang kuat adalah hadis di atas hanya terbatas pada sebab-sebabnya. Tidak bersifat umum dan tidak benar jika dihapuskan. Hal ini merujuk kepada ijma' konsensus ulama fiqh dan hadis bahawa anak mempunyai harta. Orang tua mempunyai harta. Meski demikian, pendapat jumhur ulama yang batal kehukuman atas orang tua yang mencuri harta anaknya lebih kuat sehingga lebih utama jika tidak dipotong tangannya. Ibn Hazm hanya berbicara dari sudut pandang bahawa dia tidak mengatakan yang lebih utama. Jadi, pasal ni belah mana pun harta pok ni, capun harta anak dia. Harta anak capun harta pok ni. Biasanya berkaitan ni, keluarga. Jadi tidak mudah kata hak betul-betul hak anak. Kalau anak pun, harta anak pun, dengan sebab pok lah duk pego, duk cara ke dia sampai besar, mungkin dia ada hak ayah dia yang berada dalam harta anak dia. Begitu juga sebaliknya dah. Pencurian dilakukan anak terhadap harta orang tuanya. Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq mengatakan bahawa anak lelaki atau anak perempuan tidak dihukum potong tangan kerana mencuri harta orang tuanya, datuknya dan neneknya. Sebab anak boleh biasanya mendapatkan bahagian dari harta orang tua tersebut. Orang tua mereka. Jadi ada setengah tu. Tercampur lah nak kat tangan, nak denda tu boleh, tapi nak kat tangan tu tidak boleh sebabnya harta tu hak tu tercampur lah. Sedangkan menurut Imam Malik, Abu Thar dan Ibn Hazm, anak itu tetap dikenakan hukuman potong tangan untuk melaksanakan ayat tentang pencurian. Ayat itu bersifat umum dan tidak dikhususkan. Pendapat yang kuat, aku Abu Malik katakan sebaiknya tidak melakukan permutlakan hukum dalam hal ini. Apabila ada hak anak dalam harta orang tuanya, maka ia tidak dikenakan hukuman potong tangan jika mengambilnya. Akan tetapi apabila tidak ada haknya pada harta ayahnya, maka dia dikenai hukum potong tangan. Ini pendapat Syekh Abu Malik ni lah. C. Pencurian yang terjadi antara keluarga dekat. Al-Badai dan juga beberapa referensi sebelumnya. As-Sari, Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahawa tidak ada potong tangan bagi seorang yang mencuri sesuatu dari orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengannya dan haram untuk dinikahi. Seperti saudara lelaki, saudara perempuan, mak saudara dari sejauh ayah serta paman, mak saudara dan mak saudara atau mak saudara dari jalur ibu. Sebab biasanya kedatangan mereka kepada yang lainnya dilakukan tanpa izin, dianggap mengandungi syubhat yang boleh menggugurkan hukuman. Tak ada aurat gap ni bagi orang kata bukan mahram lah. Okey, haram kahwin lah, orang yang haram kahwin lah. Alasannya hukum potong tangan terhadap salah satu dari mereka kerana tindakan pencuriannya atas harta yang lain menyebabkan putusnya hubungan silaturahim dan ini hukumnya haram. Lain halnya jika orang mencuri itu adalah orang yang ada hubungan darah tapi tidak haram untuk dinikahi, seperti anak lelaki atau perempuan tok saudara, sepupu ada. Baik dari jalur ayah maupun ibu, anak lelaki atau perempuan ibu, baik dari jalur ayah atau ibu dah. Jadi itulah anak sepupu belakang ni. Menurut sebahagian ulama, orang yang tersebut tetap dikenai hukuman potong tangan pencurian. Sebab terbiasanya mereka tidak boleh bertemu satu sama lain tanpa izin. Jadi benda ni tidak timbul syubhat sebab mereka ni orang suka sakak. Bukan mudah terambil lah bagai dari rumah orang apa. Sebabnya dia ni orang yang haram tengok aurat dia dah. Sementara itu, jumhur ulama termasuk Ibn Hazm berpendapat bahawa pencurian yang terjadi dalam keluarga terdekat antara satu sama lainnya tidak termasuk perkara syubhat yang boleh menghilangkan hukuman dari pencurinya. Atas dasar ini mereka mewajibkan hukuman potong tangan pada orang yang mencuri harta milik kerabat terdekatnya, baik yang masih ada hubungan mahram maupun tidak. Ini pendapat Ibn Hazm Az-Zahiri lah. Jadi jumhur ulama kata kalau anak dengan pok tak kena hukum tangan. Lepas tu keluarga dekat tu kira pok saudara dah. Tu dekat lagi dah. Mak saudara, anak saudara kan. Jadi mak saudara, pok saudara biasa mereka ni macam pok sendiri dah. Dia ada hubungan yang kuat menyebabkan dia tidak dipotong tangan kalau mencuri. Pendapat yang kuat. Aku Abu Malik katakan pendapat terakhir inilah benar kerana berdasarkan pada keumuman ayat hukuman potong tangan. Tiada dalil mengkhususkannya dengan yang selain keluarga terdekat. Dia kata keluarga terdekat ni tak termasuk yang lepas potong tangan. Ibu bapa saja. Dah. Hak kira terlepas dah. Okey, yang keempat, D. Pencurian yang terjadi antara suami dan isteri dah. Al-Badai, Mughni Muhtaj, Mudawwanah, Mughni Kasyaful Qiyad dan Muhalla.
Ulama fiqh berpendapat jika salah satu dari suami isteri mencuri harta pasangannya sementara pencurian itu dilakukan tempat penyimpanan yang mereka miliki bersama-sama, maka tidak berlaku hukuman potong tangan. Kerana hilangnya syarat keterpeliharaan, dia biasanya keduanya saling menikmati harta tersebut. Selain itu, di antara keduanya ada sebab yang mewajibkan penerimaan harta peninggalan tanpa penghalang apa-apapun. Adapun jika pencurian itu dilakukan tempat harta yang bukan penyimpanan harta benda mereka berdua, atau di tempat yang dijadikan tempat penyimpanan bersama, tapi salah satu darinya berlarang untuk mengambilnya, atau menyembunyikan dari yang lainnya, maka para ulama fiqh berselisih pendapat tentang masalah ini dalam 3 pendapat. Curi harta laki bini ni. Pertama, hukum potong tangan tidak berlaku pada salah satu dari kedua pasangan suami isteri. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, kalangan mazhab Syafi'i dan riwayat yang kuat menurut mazhab Hanbali. Mereka beralasan hal itu kerana antara suami isteri ada kesenangan dalam harta yang diketahui menurut kebiasaan dan tanda-tandanya berkongsi. Sebagai kias pada sesuatu yang digunakan sebagai patokan kias al-asl dan sesuatu yang dikiaskan yang al-far'u. Hal ini juga dikarenakan antara keduanya ada sebab yang mengharuskan menerima harta peninggalan tanpa penghalang apapun. Kalau bini mati, tok laki boleh terima saka. Kalau tok laki mati, bini boleh terima saka. Jadi benda tu capur harta dah. Sebahagian di antara pengikut pendapat ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Farrujulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap orang dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka semua. Seorang isteri adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas kepimpinannya. Hadis sahih hadis Bukhari dan Muslim. Para ulama ini mengatakan suami isteri seperti orang yang dititipi dan diizinkan untuk mendatangi tempat penyimpanan harta. Maka dia tidak dikenakan hukuman potong tangan kerana mencuri dari harta tersebut. Jadi dia ni, itulah capur tempat simpan harta dia. Jadi payuh nak. Kau terus kira syubhat lah. Tiba sebab dia tak boleh potong tangan. Okey, pendapat kedua, jika yang mencuri suami maka ia dikenakan hukuman potong tangan, tetapi hukuman ini tidak berlaku jika yang mencurinya adalah isteri. Ini adalah pendapat kalangan mazhab Syafi'i. Suami dikenakan hukuman potong tangan jika yang mencuri harta isteri yang telah dijaga dari jangkauan suaminya dengan baik. Sementara isteri tidak dikenai hukuman potong tangan ketika mencuri harta suaminya meskipun telah dijaga dari jangkauan isterinya dengan baik. Pasal nafkah tu wajib patah apa kepada isterinya. Mereka beralasan kerana isteri hendak mendapatkan harta berupa nafkah dari suaminya, sehingga dalam perbuatan isteri itu ada syubhat yang menghilangkan hukuman darinya. Kalau benda ada ragu-ragu, ada syubhat, maka hukuman had itu boleh dibatalkan. Kalau nak hukum juga, tengok protokol lain, itu ta'zir lah. Dalam hal ini mereka berpegang pada sabda Nabi SAW kepada Hindun bin Utbah. Ketika ia memberitahu kepada beliau bahawa Abu Sufyan binti Hindun bin Utbah, Hindu ni. Ketika ia memberitahukan pada beliau bahawa Abu Sufyan tidak memberinya nafkah yang mencukupi dirinya dan anaknya, Nabi SAW bersabda, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu dengan cara yang baik. Hadis sahih hadis Bukhari dan Muslim. Para ulama tersebut juga mengatakan Rasulullah SAW membebaskan Hindu untuk mengambil harta suaminya sesuai keperluan dirinya dan anak-anaknya. Di sini dia bertindak sebagai penerima amanah atau titipan. Berbeza halnya dengan suaminya. Allah Ta'ala firman, "Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina." Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka dengan harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 20. Pendapat ketiga, hukuman wajib dijatuh kepada salah satu dari keduanya yang mencuri harta dari yang lainnya. Ini adalah mazhab kalangan Maliki, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i dan riwayat lain dalam mazhab Hanbali. Pendapat ini juga disampaikan oleh Ibn Hazm. Dalilnya adalah keumuman ayat. Pencurian dan alasan kesempurnaan tempat penyimpanan harta yang dicuri. Boleh jadi salah satu dari keduanya tidak senang soal harta yang
dengan yang lainnya, sehingga ia lebih mirip dengan pencuri asing tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Tengok cara tu mungkin jadi macam tidak ada hubungan kekeluargaan. Terkait penggunaan hadis setiap kali adalah pemimpin oleh kelompok yang berpendapat sebelumnya, Ibn Hazm berkata sebagai tanggapan atas hal tersebut. Hadis itu adalah alasan terkuat untuk membantah mereka kerana Nabi SAW memberitahukan bahawa setiap orang adalah pemimpin dan mereka bertanggungjawab terhadap sesuatu dan dimintai tanggungjawab atas sesuatu itu. Jika memang semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, maka setiap Muslim tentu dengan segala keyakinan mengetahui bahawa mereka tidak diperbolehkan mencuri dan mengkhianati apa yang dititipkan dan disurahkan pada mereka. Mengingatkan suami isteri bukanlah orang-orang asing atau keluarga jauh, maka tidak diragukan lagi mereka berdosa besar dan telah melakukan kejahatan yang sangat berat, serta lebih buruk keadaannya daripada orang yang asing. Intinya apa yang berlaku bagi mereka sama dengan apa yang berlaku bagi orang asing yang bukan keluarganya. Ini pendapat Ibn Hazm lah. Adapun alasan mereka bahawa keduanya seperti orang yang dititipi diserahkan untuk jaga dan dibolehkan memasukinya, hal itu sekaligus merupakan alasan terkuat untuk membantah mereka. Ini pendapat Ibn Hazm lagi lah. Kerana mereka berselisih pendapat bahawa jika orang yang titipi mencuri barang yang tidak dititipkan padanya, melainkan dari harta yang dijaga yang dipercayakan pada orang lain untuk titipi, jika orang yang dibolehkan untuk memasukinya itu mencuri dari harta yang telah diamankan darinya, yang hanya boleh dimasuki dengan izin, maka keduanya wajib dikenai hukuman menurut mereka tanpa ada perselisihan lagi. Kepada mereka sudah tetapkan at-tashbih al-badi'. Ini penyerupaan yang baik. Pada kebaikannya yang tidak menggugurkan hukuman potong tangan dari pasangan suami isteri dalam hal apa yang curi oleh salah satu dari keduanya atas harta yang lainnya kecuali sesuatu yang dipercayakan dan tidak dijauhkan darinya. Rujuk Al-Muhalla Ibn Hazm Az-Zuhari. Selain itu, alasan perbezaan antara pencurian suami dan pencurian isteri dengan berpegang pada hadis riwayat Hindun binti Utbah boleh dibantah bahawa Nabi SAW tidak membebaskan Hindun untuk mengambil apa yang bukan haknya dari harta suaminya, melebihi apa yang menjadi haknya sahaja. Ia berhak memperolehi apa yang boleh diambilnya dengan cara yang benar dan ia boleh dikenai keputusan Allah berupa hukuman potong tangan jika ia mengambil dengan motif pencurian yang berlebih-lebihan. Rujuk Al-Muhalla dengan diringkas. Pendapat yang kuat. Aku balik katakan dari huraian ini nampaklah jelas bahawa tidak boleh ada pembedaan hukuman, melainkan semuanya berlaku sama dalam setiap perkara sesuai dengan contoh yang telah saya sebutkan tadi dalam perkara pencurian anak dari harta orang tuanya. Wallahu a'lam. Apa pun pendapat kita ni nak. Kalau anak pok dengan anak dengan pok ni kita lepas dia capu harta dah. Harta tu pun capu hak masing-masing ada dah. Bukan hak apa saja, bukan hak anak saja, capu hak masing-masing dah. Ada syubhan, ada keraguan, kita boleh tolak hukum hudud. Ya. Pencurian seorang mitra usaha terhadap harta bersama dalam sebuah perusahaan. Al-Bada'i Mudawwanah Al-Qalibi Kasyaful Qina'. Terkait hal ini menurut kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i berdasarkan pendapat yang terkuat di kalangan mereka, juga menurut kalangan mazhab Hanbali, mereka menyatakan bahawa tidak ada pelaksanaan hukuman pencurian kepada mitra usaha jika ia mencuri harta mitranya, harta syarikat bersama. Sebab pencuri tersebut mempunyai hak juga dalam harta curiannya tersebut. Dengan demikian, hak tersebut merupakan syubhat yang memalingkan hukumannya daripada hukuman had kepada hukuman lain. Mereka menyatakan bahawa Nabi SAW pernah membatalkan hukuman potong tangan pada budak yang mencuri 1/5 dari harta ghanimah rampasan perang. Hadis dhaif Ibn Majah Al-Bahaqi dari hadis Ibn Abbas. Ini adalah hadis dhaif yang tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Sementara itu, kalangan mazhab Maliki mengatakan orang tersebut dikenai hukuman potong tangan jika memenuhi dua syarat. Salah satu dari dua syarat tersebut adalah harta yang curi itu tidak berada di tempat penyimpanan bersama. Sedangkan syarat yang kedua, barang curian yang termasuk jatah dari salah satu rakannya berkongsi. Takut harta tu capu dia. Apalagi jika semua jatah rakannya, bahagian rakannya dan nilainya lebih dari 1/4 dinar. Di kalangan mazhab Syafi'i ada pendapat lain bahawa orang tersebut wajib dikenai hukuman potong tangan. Usaha kerja syarikat usaha sama ini tidak mempunyai hak dalam bahagian rakannya yang lain. Sebab pengambilan tambahan atas hak yang telah mencapai batas ketentuan nisab mengharuskan hukuman potong tangan. Ini juga merupakan pendapat Ibn Hazm. Pendapat inilah yang paling mendekati kebenaran. Pendapat Syekh ni ikut pendapat ni lah. Maksudnya
Gitulah kalau lebih hak, you kena curi, you kena kat tangan jugalah. Wallahualam. Kedua-dua pendapat tu ada lah. Bicara lagi panjang kita ni. Panjang. Apalah setakat tu sajalah perbincangan kita. Pasal nak sambung lagi rasa panjang sangat. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.